Hai Mimi. Assalamualaikum. Nazhan macam mana Nazhan? Dah makan ke Nazhan? Hujan tak sana? Tempat cikgu mendung serang. Mimi, tempat hujan ke? Pak cikgu ni mendung tapi taklah hujan lagi. Nazhan pun tempat awak macam mana? Hujan tak? Kalau hujan takut internet lah masalah kan. Cerah je? Oh, Nazhan cerah je. Okey, okey, okey. Alright. Okay, now kita malam ni sambung muka surat 8 sementara tunggu kawan lain, kita buat teruslah ni. Okey, ni kita masuk bab 2. Minggu lepas kita sambung sikit. Kita masuk bab yang seterusnya. Kat sini dia beritahu mengenai apa ni, show tanker of the mass 40,000 kg move with the velocity. Kita punya hal laju kita adalah 20 meter per second. Okay. And then dia kata state whether velocity is scalar quantity or vector quantity. Sama ada quantity skala ataupun quantity vector. Velocity ni dia mempunyai direction, mempunyai arah. Jadi bila dia mempunyai arah, dia adalah quantity vector. Quantity vector sebab velocity ni, hal laju ni dia mempunyai arah. Jadi dia adalah quantity vector. Hai Kamaria, sihat Kamaria? Okey, yang ke B. Okey, selepas 2.5 saat. Okey, 25 saat ni adalah time kita, masa ya. Break dikenakan. Bila break dikenakan, kita punya V adalah kosong. V adalah kosong. Okey, kat sini 20 ni. 20 ni adalah U. Jadi kat sini korang boleh list lah. U sama dengan 20 meter per second. V sama dengan kosong ya, sebab dia break. And then time adalah masa 2.5 second. Ni time dia bagi. Okey, tu antaranya. And then dia kata apa ni? Calculate, kirakan nyah pecutan dia, iaitu deceleration. Deceleration formulanya adalah A. A tu acceleration pecutan. Pecutan sama ada V tolak U bahagi dengan time. So velocity V ni adalah velocity akhir, hal laju akhir, hal laju awal. Mesti akhir tolak awal. Jadi dalam kes ni hal laju akhir kosong sebab dia break. Hal laju awalnya 20 and then masa diperlukan 22.5 second. Dan kita akan dapat jawapannya adalah negatif 8 meter per second. Kuasa 2 ya, sebab dia adalah acceleration. Sebenarnya kalau tak nak tulis negatif pun boleh aja. Jawapannya betul sebab negatif tu hanya untuk menunjukkan dia bersifat deceleration, nyah pecutan. Itu aja. Kalau tertinggal pun okey, tak ada masalah Tapi cikgu cadangkan letaklah negatif. Menunjukkan kita fahamlah konsep dia V tolak dengan U. Jawapannya so far yang cikgu tahu, pemarkahan diterima lah. Pemarkahan diterima Okey, itu antara yang pertama. Okey, yang kedua, yang kedua, jarak lori itu bergerak ketika brake dikenakan. Okey, jarak lori. Dia nak jarak lori. Okey, jarak dalam bab 2 ni, formula yang paling popular lah. Sebab untuk bab 2 ni ada 4 formula yang agak banyak kan. So, juga ambil paling popular untuk jarak ni. Ada satu yang popular. Kalau keluar je jarak, biasa dia yang akan digunakan. Okey, iaitu S sama dengan 1/2 V tambah U and then kita darab dengan T. Ni antara yang popular lah. Dan yang ini dia tak bagi kat depan. Dia tak bagi kat depan. Dia ada 2 atau 3 formula yang bab 2 dia tak bagi kat depan. Jadi kena ingat sikit untuk jarak. Jarak saja. S ni adalah jarak ya. S tu adalah sasaran, displacement. Jadi kita just masuk formula je lah. Okey, jadi 1/2 V kita kosong tadi, U kita 20.
Dan T kita adalah 2.5. Tada. Dapatlah jawapan kita. Kira lah kejap apa. Alhamdulillah, dapat 25. Okey, meter. Unit kena tulis. Jangan lupa. Fizik mementingkan unit. Jadi korang kena tulis lah. Unit ke, second ke, meter per second ke. Jadi bila jarak, sama ada meter ataupun kilometer lah. Bergantung kepada unit yang diberikan. Kat sini nampak tak? Unit yang diberikan ni adalah meter. Hilang. Unit yang diberikan adalah meter ni. Meter ni nampak tak? Jadi jarak kita mesti meter. Okey, aku nak salin dulu ke? Okey, saya salin. Mana kawan-kawan baru masuk, nak salin dulu. Okey, cikgu nak move lagi lepas ni nanti. Okey, now. Okey, 2.3, soalan 2.3. Rajah 23 menunjukkan graf laju masa. Laju masa ni korang belajar matematik. Okey, bila sebut laju masa, dia punya gradient kecerunannya adalah bercerita mengenai pecutan, acceleration. Pecutan ya. Untuk fizik ni namanya pecutan lah. Okey, kalau untuk matematik namanya perubahan hal laju. Perubahan laju. Jadi sebenarnya sama je, perubahan laju dengan pecutan ni benda yang sama lah. Okey, kecerunan dia. Okey, and then satu lagi, kalau nak cari jarak. Jarak ingat, kita punya luas. Luas ni mewakili jarak. Ni kita belajar matematik kan. Luas di bawah graf. Okey. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita ada daripada E ke H. Okey, tak ada masalah sangat. Apakah yang dimasukkan dengan laju? Okey, Kamaran ingat tak definisi laju tu apa? Ataupun Mimi nak try Mimi? Apa itu definisi speed? Mimi kalau tahu cuba komen sikit Mimi. Ingat tak? Definition of speed. Ataupun Syamina pun boleh juga. Syamina nak cuba. Definition ni beberapa definition yang penting kena tahulah. Tak payah hafal, kita gunakan formula je. Kena tahu formula je dan kita bergantung kepada formula. Definition laju Okay. So, kita ada dua iaitu laju, satu lagi hal laju. Laju dengan hal laju ni berbeza. Berbeza ya. Sebab apa? Sebab laju ni adalah jarak. Distance bahagi dengan masa. Okey, tetapi hal laju adalah sesaran. Sesaran ni bahasa Inggeris displacement bahagi dengan masa. Okey, tengoklah dia nak laju ke hal laju? Dia nak laju, speed. Biasa kalau hal laju kan velocity. Jadi kalau dapat formula macam ni, korang buatlah ayat sendiri. Okey, ayat dia senang aja. Okey, kalau ada masa namanya adalah kadar. Okey, dia adalah kadar. Kadar apa? Jarak ni dia mesti ada awal dan akhir. Jarak tu berubah. Jadi kadar perubahan jarak. Okey. Dalam bahasa Inggeris adalah rate. Sebab dia kadar bahasa Inggeris rate kan. Rate of change of distance. Senang aja. Nampak kadar, nampak je masa, mesti kadar. Okey, faham tak? Okey, kalau yang bawah laju ni, korang tukar jarak kepada sesaran je lah. Jadi kat sini definition dia adalah kadar perubahan sesaran. Sebab sesaran ada direction, ada arah. Okey, nak suruh cantik sikit, tambah sikit ayatnya. Kadar perubahan sesaran suatu objek. Nak suruh sedap lah.
Tak letak pun tak apa. Letak sedap sikit kan. Suatu objek. Kadar perubahan jarak suatu objek. Okey, boleh guys? Jadi tengok definasi. Apa-apalah formula. Kebanyakan definasi bergantung kepada formula. Tapi tak semua boleh dapat dengan formula lah. Contohnya kalau dia tanya definasi untuk keelektromagnetan. Elektromagnet mana ada formula untuk kita buat. Jadi benda-benda macam tu dan jarang dia tanya pun. Kalau tak hafal tak apalah. Bedal lah kan. Mudah-mudahan betul definisi. Okey. So kat sini kita beritahulah kadar perubahan laju sesuatu objek. Dah siap. Okey. Jadi definition tak payah hafal. Ingat, tapi kena hafal formula lah juga kan. Tak hafal tak boleh juga. Okey, now. Seterusnya adalah nyatakan jenis pergerakan. Okey, bila sebut pergerakan motion ni, dalam kepala otak kita sama ada dia adalah laju ataupun hal laju ataupun pecutan. So tiga ni kena pilih, laju ke, hal laju ke, pecutan. Dalam graf ni laju lah, hal laju tak ada. Jadi sama ada laju ataupun pecutan sebab dia bercerita mengenai motion, pergerakan. Beritahulah dia seragam ke, uniform ke, ataupun dia berkurangan ke. Laju berkurangan, kena ada perkataan laju dia. Jadi kita decide sama ada dia laju ataupun dia adalah pecutan. Okey. Okey, FG tengok FG. Okey, FG adalah dekat sini. F dan G. Tengok, dia bercerita mengenai kecerunan. Bila kecerunan, dia adalah pecutan. Jadi, bila dia pecutan tapi dia menurun macam ni, dia adalah nyah pecutan. Nyah pecutan. Okey, dalam bahasa Inggeris, deceleration lah. Jadi, pecutannya ke bawah tau. Secara straight saja. So, kita boleh kata pecutannya berkurang secara berkurang seragam lah. Berkurang secara seragam. Kalau malah straight kan. Berkurang secara seragam. Uniform deceleration. Okey, boleh. Kita kata pecutan berkurang secara seragam. Uniform deceleration. Pecutan ya. Okey. Pecutan lah, nyah pecutan. Nyah pecutan berkurang ke? Kejap ya, nyah pecutan berkurang. Tak. Ni nyah pecutan seragam ni. Nyah pecutan seragam sahaja. Nyah pecutan seragam. Okey, yang berkurang ni adalah laju yang berkurang ya. Okey, jadi jawapan sama ada nyah pecutan seragam ataupun laju berkurang. Ada dua jawapannya. Pilih salah satulah. Nyah pecutan seragam, betul. Uniform deceleration. Sebab kalau laju berkurang, itu menunjukkan bahawa pecutannya seragam lah. Pecutannya seragam. Pecutan seragam. Macam ni guys. Macam ni. Aku nak tunjuk sikit. Nanti korang kena buat comparison dan juga kena lukis. Kena transfer graf laju kepada graf pecutan. Pecutan. Okey. So, katakan kat sini kita nampak graf sini laju naik kan. Laju naik. Sebenarnya pecutan kita seragam naik. Okey. Sampai di sini turun kan. Turun sikit kan. Nanti dia akan
turunkan sikit. Tekan turunkan sikit. Tekan turun sikit. Macam tu. Okey, kalau macam ni ni hal laju seragam. Ni laju seragam. Laju seragam bila dia punya acceleration pecutan ni kosong. Jadi kat situ kosong lah. Dia kosong nanti. Okey. Dia kosong. Okey, boleh. Dia macam tu. Nanti kita kena bincanglah sikit nanti ya, ada masa untuk graf kita buat. Jadi ini namanya adalah seragam ni. Uniform. Jadi kat sini kita sebutlah nyah pecutannya adalah seragam. Okey, GH ya. GH ni adalah laju seragam. Laju seragam ataupun pecutan sifar. Sebab pada masa tu pecutan tak ada. Pecutan tak ada. Sebab hal laju seragam, hal laju straight kan mana ada pecutan. Jadi bila sebut motion je ulang, motion korang kena sebut sama ada dia pecutan ataupun dia laju. Okey. Okey, kita teruskan lagi nak tanya apa tak sampai sini? So far so good. Ada soalan boleh tanya. Seminar okey Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Hitungkan pecutan penunggang basikal itu pada 60 saat yang pertama. Okey. Kat sini dia minta adalah pecutan. Pecutan berbalik semula kepada kita punya formula lah. A sama dengan laju bahagi masa T. Okey, ataupun lebih tepat lagi perubahan laju iaitu V tolak dengan U bahagi masa. Ini lebih tepat. Okey, U tolak V mana U tolak V? Dia nak kat mana ni? Dia nak dekat pecutan 60 saat yang pertama. Okey. Padam-padam ya. So 60 saat yang pertama adalah sinilah. Jadi buat segitiga. Okey, buat segitiga. 12 ni adalah V ya sebab dia adalah akhir. 12. Awal kita kat sini, ni awal 8. Ni U. Tapi kalau kita boleh tolak siap-siap. Okey, 12 tolak 8 sama dengan 4. Jadi kat sini 4 lah. Jadi kat sini korang terus boleh tulis 4. Tak perlu buat macam ni lah. Sepatutnya buat macam ni. Tak perlu pun tak apa. Tapi kalau rajin boleh je 12 tolak 8. Kalau nak tahulah. Tapi kalau kita biasa dengan segitiga macam ni masa matematik, kita tak perlu buat macam ni kan. Kita boleh agak je. 12 tolak 8, 4. Terus tulis 4. Jadi, sebenarnya kalau tak tahu formula pun tak apa. Tulis je 4. Okey. Cuma kalau untuk nota tu, cikgu cadangkan korang tulis lah. Sebab senang korang nak refer. Okey, masanya 60 saat lah yang pertama. Okey. 2 markah je. Satu formula, masukkan, dapat jawapannya. Dah 2 markah. Okey, pecutan 0.067 meter per saat kuasa 2 untuk pecutan. Macam tu. Okey, nak kata susah pun taklah, senang aja. Dalam banyak pengiraan cikgu rasa bab 2 ni untuk form 4 ni mudah sikitlah berbanding dengan elektrik ke kan, berbanding dengan bumi, kegravitian semua tu banyak. Jadi bab 2 dan juga tekanan antara pengiraan yang mudah, boleh skor kat situ. Kegravitian biasa cikgu pun kalau mengajar cikgu banyak skip jugalah. Sebab ramai pelajar dia tak ready untuk membuat pengiraan kegravitian. Kecuali kalau dia bersedia lah boleh kita ajar kan. Okey. Okay, now kita nak masuk D pula.
hitungkan jarak. Ya, jarak ni macam juga matematik. Jarak. Bila dia adalah laju, so jarak kita adalah luas. Luas ni. Tapi tengoklah jarak mana yang dia nak. Berapa banyak jarak dia nak tu. Jarak kat sini adalah GH. GH mana? Ni jaraknya. Cari ni lah, cari luas ni je. Ini 4 dah ada. Ini korang tolak ni. 240, 180, 60. Tolak macam tu je, congak-congak je. Panjang, darat, lebar. So, kita punya jarak ataupun kita punya distance sama dengan 60 darat 4. Dapatlah jawapannya. Tada, dah siap. Itu sahaja, guys. Okay. Nak kata susah pun taklah susah. Boleh lah. Unitnya jangan lupa. Masukkan unitnya sekali. Boleh salin. Okay, now seterusnya 2.4 nak masuk 2.4. Okay, kat sini ni dia bercerita mengenai momentum. Okay, momentum ada 3 jenis momentum. Okay, momentum sebelum dan selepas adalah sama. Itu adalah prinsip momentum ya. Conservation of momentum, keabadian momentum. Okay, momentum ni ada 3 jenis. Okay, dia sebelum dan selepas. Okay, dia sebelum kejadian mesti sama dengan selepas. Sebelum kejadian mesti sama dengan selepas kejadian. Ini momentum ya. Dengan syarat tiada daya luar yang mengganggu dia. Okay. External force don't disturb this system. So maksudnya tiada daya luar. Contohnya kalau ada kemalangan berlaku antara dua benda je. Tak adalah dia berlanggar nanti tiba-tiba dia langgar tiang. Tiang tu jadi penghalang. Jadi tiang tu adalah external force. Tak boleh. Dia berlaku dirinya sahaja dengan dua tu. Jadi tiada daya luar. Tiada daya luar itu maksudnya. Jadi momentum ni memang sebelum dan selepas adalah sama. Simbol momentum adalah P lah. P kecil. P1 sama dengan P2. P kecil. So, P sama dengan mv. Formula momentum. mv. M kecil. Mass jisim. V kecil juga. Velocity. Jadi kat sini kita cakap lah M1 V1 sama dengan. Dia macam tu sebelum dan selepas. Okey. Ni settle Jadi sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita buat soalan dulu lah, nampak sikit ya. Kita guna formula ni. Nanti sampai yang sepatutnya gue explain lah. Sebab soalan ni simple lagi ni. Nanti kan korang sesak kat sini pula. Okay, aku cerita ni dulu. So momentum ingat P equal to mv formula dia momentum. Okay, menunjukkan jisim ada M, ada mass. Momentum. Ini adalah momentum dia bagi. Jadi ni P lah, P kecil momentum. Jadi dia melompat ke atas papan gelongsor pegun berjisim 3 kg. Jadi bila dia melompat, budak ini dengan papan longsor ni dia telah bergabung. Dua orang, dua benda menjadi satu. Bila menjadi satu, dia mempunyai satu velocity. Dia mempunyai satu hal laju. Okey. Asalnya sini mv, sini pun mv. mv1 v1, m2 v2. Sebab dia dua berbeza kan. Tapi bila dia bergabung, M1 M2 tetapi V-nya adalah sama sebab dia duduk atas papan tu. Faham tak? Jadi macam itulah. Soalan apa sekarang?
Menunjukkan papan gelongsor dengan laju V. Sebaik sahaja dia melompat. Okey, V ni laju V. So, jom tengok soalan dia. Apakah yang dimasukkan dengan momentum? So, tengok formulanya P sama dengan mv ya. Jadi, kalau ikut formula, momentum ialah, kalau ayat penuh lah. Momentum ialah, panjang kan? Cikgu sikit yang tu lah. Cikgu terus buat dia punya definasi dia. Momentum ialah hasil darab jisim. Okey, sebab dia darab tau. Hasil darab jisim dan hal laju. Senang je. Jadi, hasil darab jisim dan hal laju sesuatu objek. Kalau nak tambah lah. Okey, dalam bahasa Inggeris, the product. Sebab darab kan dipanggil product. The product of mass and velocity. The product of mass and velocity of an object. Okey. Settle. Apakah prinsip fizik? Prinsip fizik apa tadi? Keabadian momentum. Keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Dalam bahasa Inggeris namanya conservation of momentum. Conservation of momentum. Okey, apa maksud conservation of momentum? Keabadian momentum ni maksudnya adalah nak beritahu momentum sebelum dan selepas adalah sama. Sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran sama. Itu maksudnya adalah conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Nama penuhnya kena ada prinsip ni. Okey, prinsip keabadian momentum. Ni depan ni ada jugalah prinsip of conservation of momentum. Okey guys, kalau ditanya apakah prinsip keabadian momentum, kita beritahulah pelanggaran sebelum momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan momentum selepas pelanggaran. Itu definisi dia. Okey, raja di atas tentukan. Yang pertama dia nak jumlah momentum remaja dan papan gelongsor tersebut. Dekat sini tak? Ni dia beritahu ni. Ambil lah. 200 kg meter per second. Ambil kat sini. Letaklah kat sini. Dia nak momentum je kan. Tulislah dah 200 kilometer meter per second. Ingat kan kita buat P sama dengan mv. M ni kan kita punya mass kg lah, sorry. V ni kan meter per saat. Jadi kg meter per saat. Tengok macam tu je. Tinggal macam ni ya, satu markah. Yang kedua, hal laju remaja papan gelongsor itu V. Ini cikgu cakap tadi. P sama dengan lepas dia lompat. Maksudnya berat budak dan berat papan longsor dicampurkan tetapi hal lajunya sama. Daripada P sama dengan mv. Jadi M ni kita pecahkan M1 tambah M2 lah. Okey, tapi kalau dia mempunyai hal laju yang berbeza. Contohnya bila dia duduk atas papan longsor tu, dia terjatuh. Dia pergi gelongsor ke kiri, hal laju ke kanan. Kalau macam tu, kita kena buat P. Kena buat PMV1 tambah dengan P2 V2. Sebab budak ni mungkin ke kiri, yang papan gelongsor ke kanan. Jadi kat sini kita nampak hal lajunya berbeza. Sebab pergerakannya bersepah. Faham tak? Tapi kalau hal lajunya sama, kita buat macam ni lah. Dan kebanyakannya pun soalan macam ni. Soalan sama. Contohnya apa lagi? Contohnya macam bot, perahu. Kita duduk dalam perahu kan? Jadi perahu dengan kita ni mempunyai hal laju yang sama. Okey, so kita kira V. So, momentum dia dah bagi tadi. 200. M1 pun dah ada. Pelajar tadi 40 betul. Pelajar ni 40, papan gelongsor 3 kg.
Jadi 40 tambah 3 V. Okey, cuba korang buat. Berapakah V yang korang dapat? Cuba kira. Berapakah V yang korang dapat? Mulakan mengira. Okey, berapa V dapat? Okey, berapa dapat? So, 200 bahagi dengan 43 equal to V. So, V 4.65 meter per saat lah. Sebab dia adalah velocity, laju. Okey, boleh salin guys. Boleh salin. Okey dah. Okey, sekarang ni kita tengok peluru pula ya. Ni namanya momentum letupan. Explosion. Explosion ni, letupan ni tak semestinya pistol. Dia nak panah. Asalnya 2, asalnya 1 menjadi 2. Asalnya pistol dengan peluru ni kan dalam ni, pelurunya kan. Jadi asalnya 1, bila ditembak menjadi 2. Namanya letupan. Anak panah pun sama kan. Anak panah kita kan dia macam tu. Jadi anak panah kita dengan busa dia ni kan 1. Bila dia lepaskan dia menjadi 2. Ini pun letupan. Begitu juga orang naik perahu. Okey, naik perahu. Kan, dia sampai dekat jeti. Bila orang ni mula langkah, asalnya 1 orang ke perahu. Tapi bila orang ni telah merangkah, jadi bila melangkah dia akan tendang perahu ni ke belakang sikit kan. Ini pun namanya letupan. Explosion. Jadi letupan tu bukan yang meletup aja tau. Daripada 1 menjadi 2 namanya explosion. Okey, jadi 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Okey, biasa ke kanan ni positif, ke kiri negatif lah untuk menunjukkan dia adalah arah. Menunjukkan dia adalah arah, ya. Jadi kat sini kalau ikut sini ada momentum dia mv2 lah. Sini mv1 2. 1. Ni pistol dengan peluru. Dua-dua ni dia mempunyai momentum yang sama. Cuma arah je berbeza ya. Arah je berbeza. Okey, ni kira jisim berat sikit, pistol berat jisim. Peluru jisim ringan sebab tu dia pergi jauh. Lajunya lebih cepat. Okey, itu ideanya. Okay, apakah dimasukkan momentum? P sama dengan mv, ingat. Jadi kita pakailah formula tadi. Hasil darab. Tulis dululah, momentum ialah hasil darab antara jisim dan hal laju sesuatu objek. Dah settle. 1 markah. Okey, next. Seterusnya, dalam sebuah momentum, sebutan momentum, terangkan mengapa peluru itu bergerak depan dengan hal laju yang tinggi. Kenapa peluru laju pistol ni bergerak sedikit ke belakang je? Cuba beritahulah bahawa peluru ni mempunyai jisim yang ringan. Pistol ni jisim yang berat. Dah lah jisim berat, kita pegang lagi kan. Jadi dia nak planting ke belakang pun jisim tu berat dan kita tahan dia.
Jadi sebab itulah peluru ni boleh pergi ke depan disebabkan jisim dia, guys. Jisim dia. Okey, jadi apa yang nak buat sekarang ni? Terangkan peluru 2 markah. Okey. Jadi kita boleh kata bahawa jisim mass, jisim peluru lebih rendah. Bila buat perbandingan kena ada perkataan lebih rendah. Lebih rendah berbanding apa namanya, pistol ya. Pistol. Satu markah. Jadi hal ini menyebabkan peluru dapat bergerak dengan laju yang tinggi. Macam tu je. Jisim dia lah. Kalau pistol tu ringan juga, memanglah ke belakang laju jugalah. Macam peluru tu. Peluru tu bergerak berpusing. Bila kita tembak, peluru tu dia bergerak berpusing tau. Dia macam gerudi. Jadi kalau kena kepada kepala orang dalam keadaan jarak yang dekat, kita akan nampak dia punya lubang kat kepala tu kecil kat depan tau. Tapi kat belakang ni dia bersepai lah, sebab dia akan berpusing. Jadi dia kena otak tu, dia gerudi otak tu, dia akan tolak ke belakang. Jadi kalau dekat tu memang keluarlah otak tu. Kalau jauh, dia cuma masuk dalam lah, sebab jauh kan dia pusing kat otak tu je, dia stop kat dalam. Jadi otak tu kira bersepai lah dalam tu, meninggal lah. Jadi memang dia buat macam tu je. Dia tak boleh straight. Straight nanti pelurunya dia tak accurate lah. Dia kena berpusing. Dia macam konsep dia macam main bola rugby. Bola rugby bila kita baling, bola tu kena berpusing lah baru dia accurate sampai. Kan bola rugby pusing kan. Kalau bola tu tak berpusing, dia tak accurate sikit. Dia berpusing tu supaya dia boleh adapt dengan rintangan angin tu. Okey. Okey. Dah salin dah. Okey, berapakah momentum peluru tersebut? Okey, tengok. Ada tak sini? Satu markah ni. Tengok atas ada tak momentum peluru? Kalau ada, tak kira. Ni ada tak ni? Selepas tembakan, momentum pistol tersentak ke belakang. Jadi, kalau pistol 10 kg meter per saat, peluru pun sama. Sebab P1 sama dengan P2. Momentum 1 sama dengan momentum 2. Jadi, oleh itu, peluru pun akan sama dengan pistol tersebut. Jadi, 10 lah. Kg meter per saat. Okey. Tulis macam tu. Ataupun kita boleh tulis sama seperti momentum pistol. Okey, dah. Calculate the velocity, hitungkan hal laju bulat tersebut. So, P sama dengan mv. Nak cari ni, V ni. Okey, P dah ada tau. P dah ada 10. 10 sama dengan M peluru. Alamak, M peluru apa? M peluru adalah 0.05. 0.05. Okey. 0.05. Ringan sangat ni. V. Jadi 10 bahagi 0.05 equal to V. So therefore V equal to 200 meter per saat. Bayangkan dalam masa 1 saat dia boleh bergerak 200 meter. 200 meter 1 saat. Kalau 2 saat 400. 5 saat 1 kilometer. Laju tak? 5 saat 1, 2, 3, 4, 5. 5 saat tu dia boleh pergi 1 kilometer. Tapi pistol tak sampai lah 1 kilometer. Pistol cikgu rasa dalam berapa ya? Dalam 200 hingga 300 meter je lah. 200 meter pun dah laju dah tu. Dah jauh dah 200 meter.
200 meter pun dah ada angin-angin, mungkin dia tak accurate dah. Dalam 100 meter pertama dia accurate lagi, 200 hingga 300 dia tak accurate dah. Jadi sebab tu kalau tembak tak kena kan, peluru tu mungkin jatuh ke bawah dulu ke, tergelong ke dalam 100 meter tu okey. Okey. Jauh boleh pergi 1 saat je, sebab tu kena tembak tu terus mati tak. Tak sempat nak elak 1 saat 200 meter. Okey. Kita pergi soalan terakhir kita 26. Okey, 26 ni kita cerita mengenai free fall. Free fall, jatuh bebas. Jatuh bebas disebabkan oleh graviti. Graviti. Jatuh bebas ni dua, sama ada dalam vacuum ataupun dalam udara, air. Dalam vacuum ni tak ada udara, tak ada partikel udara, tak ada zarah udara. Dalam udara ni adalah zarah udara. Okey. So, apa yang berlaku kat sini kalau korang tak belajar lagi lah. So, dalam udara ni kalau kita jatuhkan feather, bulu dengan coin, so kat sini bulu akan jatuh lambat, coin jatuh dululah sebab kita ada partikel udara akan menghalang bulu tu untuk jatuh. Jadi tak fair. Untuk jadikan dia lebih adil, free falling kita buat eksperimen dalam vacuum. Bila dalam vacuum, dia punya udara tak ada, maka coin dengan bulu ni jatuh serentak, sama laju. Bulu tu pun laju macam coin jatuh. Sebab tak ada apa yang menghalang dia. Kalau kita baling benda besar pun dia jatuh juga. Sama je. Okey, boleh. Ni namanya free falling lah. Kat atas ada apa-apa information? Tak ada apa information. So, apakah dimasukkan dengan jatuh bebas? Jatuh bebas ni adalah jatuh dengan pecutan graviti. Sebab yang mempengaruhinya adalah graviti saja. Jatuh dengan pecutan graviti. Kita dalam bahasa Inggeris kita fall with gravitational accelerations. Pecutan. Dalam bahasa Inggeris namanya adalah fall with gravitational acceleration. Okey. Jatuh dengan pecutan graviti. Jangan sebut jatuh dengan graviti. Jatuh dengan pecutan graviti. Kalau ditanya, apakah yang mempengaruhi dia? Yang mempengaruhinya adalah graviti. Sebab jatuh ke bawah. Tak kisahlah dia dalam udara ke, dalam vacuum ke. Ianya dipengaruhi oleh graviti. Kalau ditanya, kenapa dia jatuh ke bawah, ya? Okey, berdasarkan 2.2, 2.6 dengan 2.6b, comparekan, bandingkan masa kejatuhan antara dua siling. Okey, soalan-soalan bandingkan untuk fizik ni memang korang kena betul. Sebab soalan senang je. Soalannya senang sahaja. So, suruh bandingkan. Bandingkan apa? Kejatuhan masa antara duit shilling dan, ada dan ni penghubung dia. Dan bulu burung. Jadi, kat sini dia tengok kejatuhan masa. Kejatuhan masa. Tulislah. Kejatuhan masa mana lagi besar dan lagi kecil. Okey, kalau kat sini kita nampak bahawa dalam udara kejatuhan lebih besar, kan? Dalam ni sebut dalam udara ni. Dalam udara, kan? Okey, masa kejatuhan antara kejatuhan duit shilling lah, kan? Kejatuhan duit shilling lebih besar. Lebih lama. Lebih lama. Shilling lebih cepat. Sorry. Lebih cepat. Okey. Kalau malas sangat, kita boleh buat duit shilling. Masa duit shilling. Duit
duit shilling kan lebih kecil daripada masa apa tadi, bulu. Boleh juga macam tu. Pendeklah sikit. Okey. Kat sini masa kejatuhan duit shilling lebih cepat berbanding bulu burung. Kita kena buat macam tu ya. Lagi dalam vacuum kalau ikutkan vacuum dia jatuh sama. Okey. So masa kejatuhan adalah sama ataupun serentak. Okey dah. Luas permukaan antara duit shilling dan bulu. Dah tentulah bulu tu duit permukaan lebih besar. Kan, so bandingkan kan. Jadi tulis permukaan bulu burung lebih besar berbanding duit shilling. Ni ayat penuh lah buat. Okey. Yang terakhir sebelum kita bersurai, rintangan udara yang bertindak pada duit shilling dan bulu. Rintangan udara tu yang set yang pertama ni. Ada udara. Jadi rintangan udara tu hanya bertindak kepada bulu burung sajalah sebab permukaan dia luas. Okey. Jadi kita boleh kata kat sini rintangan udara yang bertindak pada bulu burung lebih tinggi berbanding duit shilling. Okey, macam itulah guys. Cuba sedikit untuk malam ni. Harap-harap korang dapatlah idea. Tak apa korang lambat lagi nak exam bulan 1 nanti. Ada masa lagi banyak ni. Ini bulan 9, bulan 10, 11, 12, 4 bulan banyak lagi. Kita buat slow lah. Buat slow, explain. Lepas tu ada apa soalan, orang tanya. Okay guys, nak tanya apa tak sampai sini? So far so good. Boleh terima tak sampai sekarang? Boleh. Mimi okay Mimi? Okey je. Alhamdulillah.